Assalamualaikum guys, welcome back to Ilham Channel. Okay guys, hari ni aku akan ceritakan kisah tentang banglo 99 pintu. Okay, sebelum aku mulakan video aku harap korang sudi tekan butang subscribe, like and share, okay? Yang mana dah subscribe tu aku nak ucapkan terima kasih sebab dah subscribe channel aku. Okay guys, banglo 99 pintu ni terletak di Nibung Tebal, Pulau Pinang. Banglo ini ialah milik seorang keluarga kaya yang berketurunan British yang bernama Ramsden. Keluarga Ramsden ni dulu mempunyai sebuah ladang kelapa sawit yang luas dan membuatkan diorang dapat mengawal sekitar Nibung Tebal. Dan keluarga Ramsden tu telah disegani oleh orang-orang di kawasan itu pada era dahulu. Dan tidak disangka zaman keluarga itu tidak bertahan lama. Dan sekarang banglo ini ditinggalkan kosong dan usang. Okey guys, mengikut penduduk tempatan, diorang menceritakan pernah berlaku pembunuhan salah seorang ahli keluarga mereka di banglo tersebut. Secara langsung telah meninggalkan sejarah hitam sehingga hari ini masih belum lagi dirungkai. Okey guys, aku akan share dekat korang tentang versi-versi banglo 99 pintu ni. Versi yang pertama. Versi yang pertama ni telah dikongsikan oleh pengguna Twitter yang bernama Manap. Rumah ini dibina sekitar tahun 1800. Ia adalah milik keluarga British yang kaya raya, dikenali sebagai keluarga Ramsden. Mereka adalah pemilik ladang getah di sekitar Nibung Tebal. Disebabkan itu, mereka berjaya membina rumah banglo 2 tingkat dengan 10 bilik dilengkapi dengan dewan tari, ruang tamu dan balkoni yang luas. Kalau dikira pintu-pintu di rumah ini semuanya ada 99 pintu. Antara yang tinggal di rumah tersebut ialah cucu keluarga Ramsden yang dikenali sebagai Johnson. Semasa dia berada di tangga rumah, kononnya dia telah ditembak di kepala sebanyak 2 kali di tangga rumah tersebut. Pembunuh itu tidak dapat dikenal pasti sehingga hari ini. Dengan itu, timbullah pelbagai spekulasi kononnya pembunuh cemburu melihat kekayaan keluarga Ramsden dan keadaan keluarga yang bahagia, dan disebabkan cemburu ini, cucu Ramsden yang menjadi mangsa. Dan ada juga spekulasi menceritakan yang rumah tersebut telah diserang oleh tentera Jepun, di mana tentera Jepun telah membunuh seluruh ahli keluarga dan mengambil harta benda mereka, dan menjadikan rumah tersebut ditinggalkan kosong dan usang. Disebabkan itu, misteri keluarga Ramsden menjadi tanda tanya sehingga hari ini. Okey guys, menurut kisah legenda, pintu yang ke-100 sebenarnya ada, tetapi hanya boleh dibuka menggunakan ritual-ritual tertentu. Dan pada mereka yang mahu mengamalkan ilmu sihir, mereka akan datang ke rumah ini dan menyeru roh keluarga Ramsden untuk membuka pintu tersebut. Pintu yang ke-100 ni kononnya ia adalah pintu untuk masuk ke alam lain. Dan sampai sekarang rumah tersebut kerap mendapat kunjungan daripada mereka yang mahu mengamalkan ilmu hitam. Ada yang datang untuk memuja roh, dan ada pula yang datang untuk melihat dengan mata sendiri sekitar kawasan rumah Ramsden yang menyimpan 1001 misteri ni. Okey guys, macam itulah cerita aku untuk versi yang pertama, dan aku akan share dekat korang versi yang kedua. Dan versi yang kedua, rumah banglo 99 pintu ni, pemilik keluarga dia bernama Cabot. Versi ini telah diceritakan oleh pengawal tanah kawasan tersebut yang dikenali sebagai M. Sivanagam. Menurutnya, sejarah rumah banglo ini bermula sekitar tahun 1916 dahulu. Rumah ini adalah sebuah rumah banglo milik seorang pegawai British dikenali sebagai Cabot. Ia ditugaskan untuk menjaga kawasan di sekitar Nibung Tebal. Banglo 99 pintu ini terletak di ladang Biram. Namun begitu, ladang Biram ni bukanlah satu-satunya ladang dan rumah yang dibina oleh keluarga Cabot. Pegawai British tu memiliki 5 lagi ladang lain, termasuklah ladang Caledonia, ladang Transcrian, ladang Krian,
ladang Cangkat dan ladang Victoria. Dan kesemua ladang-ladang ni terletak berhampiran dan di setiap ladang ada rumah yang didirikan untuk tempat tinggal pekerja ladang. Tapi semua rumah telah dirobohkan, yang tinggal hanyalah rumah banglo 99 pintu ni. Dan kenapa ia digelar sebagai rumah 99 pintu? Macam versi yang pertama tadi, rumah ini mempunyai 10 bilik dengan sebuah bilik ada 5 hingga 6 pintu, menjadikan 99 pintu secara keseluruhan. Kabot ni tinggal di sini bersama isteri dan 2 anak perempuannya. Tapi malang bagi mereka disebabkan ketegangan di antara pihak kolonial British dan pihak komunis di Tanah Melayu. Pada waktu dahulu, rumah ini diserbu oleh tentera komunis. Kejadian berlaku pada waktu malam, selepas mereka selesai makan malam. Kabot keluar ke tangga rumah untuk mengambil angin. Tiba-tiba 3 das tembakan dilepaskan. Itu adalah tembakan dari askar komunis yang menyerang hendap rumah Kabot. Kabot terkorban di tangga rumahnya. Sehingga hari ini, kesan 3 das tembakan tu boleh dilihat di tangga rumahnya. Selepas kejadian kematian Kabot, isteri dan anak-anaknya berpindah ke Australia, di mana mereka tidak lagi dapat dijejaki sehingga hari ini. Dan beberapa puluh tahun kemudian, ataupun lebih tepat lagi, pada tahun 2001, M. Sivaragam dikejutkan dengan kehadiran beberapa pemuda yang berlega-lega di sekitar kawasan Biram. Dia pelik dengan gelagak mereka. Dia pun bertanya apa tujuan mereka ke sana. Pemuda itu kemudian menceritakan yang dia adalah cucu kepada pegawai British yang pernah tinggal di sana suatu ketika dahulu. Dia datang ke sana untuk melihat sejarah keluarga mereka. Pemuda tu mengambil gambar seberapa banyak yang mungkin dan mengambil tanah di sekitar kawasan rumah untuk dibawa pulang ke Australia. Versi ni mungkin dekat dengan realiti disebabkan hasil temu bual bersama penjaga kawasan tersebut yang dikenali sebagai M. Sivaganam, di mana sejarah rumah itu diceritakan oleh ayahnya yang bekas mando di sana suatu ketika dahulu. Entah betul ataupun tidak cerita mistik di sebalik banglo 99 pintu ni. Tiada siapa yang tahu melainkan ada yang pergi ke sana untuk mengesahkan kebenaran rumah ini milik keluarga Ramsden atau keluarga Kabot. Okey guys, macam itulah cerita kisah banglo 99 pintu ni. Okey guys, sampai sini je lah cerita aku. Aku harap korang sudi subscribe, like and share video aku ni. Okey guys, kita bertemu di video yang akan datang. Assalamualaikum.